Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar Madam. Okey, pelajar EPJJ PAD 120 DAMP 1A. Okey, so seperti mana yang Madam pernah cakap sebelum ni bahawa kita akan ini adalah kelas terakhir kita, tetapi Madam akan buat satu kelas untuk present dan juga macam maybe Madam ingat masa hari final tu Madam macam nak buat kelas lepas kita dapat tahu soalan. Maksud Madam maybe Madam nak guide kot sikit. Okey ke macam tu? Sebab Madam takut kamu salah jawab ke macam mana. Okey ke? Okey. Kita ada Dan boleh. Tapi tak lama lah, macam setengah jam sebab kamu kena buat dalam masa 4 jam ya. So Madam risau kalau kamu salah buat apa semua, susah lah. Okay, so as for today, kita akan belajar tentang autokrasi. Okay, ataupun autokrasi lah, dalam bahasa Melayu pun autokrasi juga. Okay, autokrasi ni sistem dia sangat-sangat berbeza daripada demokrasi, ataupun orang cakap ia sangat opposite lah, berlawanan daripada demokrasi. Alright. Okay, cuba kita tengok. Kalau tengok pada gambar ni, kamu dah dapat gambaran dah. Okay, orang duduk kat bawah, angkat, dia mengarah. Itulah sedikit sebanyak gambaran yang boleh Madam ceritakan lah tentang autokrasi, macam nak gambarkan. So, in this chapter, kamu akan belajar tentang definition of autokrasi, apa itu maksud autokrasi dan apakah ciri-ciri autokrasi, ya. And then kita akan belajar pasal types of autokrasi. 3 subtopik saja yang kamu akan belajar di dalam topik ini. Okay, Madam harap semua ready ya. Okay, first of all kita akan tengok definition of autokrasi. Soalan ini pernah keluar pada Februari 2021. So, maksudnya masuk ODL, soalan ini dah keluar ya. Okay, autokrasi means self-authorized rule. Maknanya dia memerintah ikut diri dia sendiri. Okay, so it means that it's really different ataupun sangat berbeza daripada demokrasi yang mengambil kira dan yang mendengar suara rakyat. Okay, yang ni dia dengar suara dia saja. Okay, itu yang dipanggil sebagai self-authorized rule. Okay, it is ruled by a single powerful individual who governs without constitutional limits. Okay, yang ini bermaksud ianya diperintah oleh seseorang yang sangat-sangat berkuasa yang memerintah negara tanpa sekatan daripada perlembagaan. Perlembagaan mungkin wujud dalam negara autokrasi, tetapi perlembagaan itu tidak setinggi diri pemimpin tu. Maksudnya dia memerintah tanpa sekatan perlembagaan. Maknanya perlembagaan tu tidak boleh menyekat kuasa dia. Okay. It is a non-democratic form of government. Ini adalah salah satu bentuk negara yang bukan bersifat demokrasi. Seperti yang Madam cakap tadi, ianya sangat berbeza daripada demokrasi. It is a form of government in which one person have and unlimited power. Okay, ini adalah satu bentuk kerajaan di mana seseorang itu mempunyai kuasa yang tidak terhad. Maknanya kuasa dia sangat banyak. Okay, so antara negara-negara yang mengamalkan autokrasi adalah seperti Brunei Darussalam, Arab Saudi dan juga Oman. Okay, itu dia punya maksud. Okey, apakah ciri-ciri autokrasi? Okey, autokrasi ni, okey, kalau secara generalnya, Madam boleh katakan sebuah negara yang tidak ada pilihan raya, tidak mengambil kira suara rakyat, dia memerintah ikut apa yang dirasakan betul. Dia tidak meminta pendapat rakyat sebab dia rasa apa yang dibuat tu dah terbaik dah dan rakyat perlu terima saja apa yang dia nak lah. Okay. So, okay, the first characteristic ataupun features ataupun ciri-ciri autokrasi ni, korang Madam lama tak buat I discuss, betul tak? Madam lama tak post, betul tak? Betul. Korang? Betul. Madam lupa sangat korang.
Sekejap patutnya Meda kena buat ni baru. Ya Allah, Meda betul-betul terlupa. Dulu Meda semangat sangat tapi ada juga Meda tengok sekejap-sekejap. Korang senyap tak ada tanya Sekejap tiba Meda terfikir. Kena post. Alamak. Tak best lah macam ni. Tapi korang macam happy je sebab nampak macam alah, tidak penat kena jawab. Madam pun tahulah mungkin sebab dah hujung SEM ni Madam sangat sibuk dengan presentation. Okay. Oh my god. Tak apalah, dapat pahala tolong kakak. Okay, pada minggu ke-12 Madam dah post betul tak? Okay, kamu semua dah balas. Lah Madam tak balas pun. Alright. So pada minggu how about minggu ke-13? Kita dah ke minggu 13 ni kan, betul tak? Yalah. Madam, betul. Hingga 11 Julai. Okay, kejap Madam buat satu sekejap Autokrasi. Okay, Madam buat One autocratic country. Okay, sorry. Madam ni macam pening sikit sebab SEM ni minggu ni terlalu banyak orang kata dia punya presentation lah, setiap hari ada presentation. Okay. Soalan mana? Give one example of autocratic country and describe about it. Autocratic country and describe its governance. Governance ni sistem. Kamu macam ni lah maknanya ceritakan, Madam buat macam mana ceritakan satu negara autokrasi yang kamu tahu. Carilah North Korea ke kan. Okay, boleh submit. Sorry. Alright. Sebenarnya dia baru teringat. Okay, ciri-ciri negara autokrasi Tapi kamu jangan bayangkan negara autokrasi ni negara yang kejam sangat. Sebab kalau kita tengok Brunei Darussalam adalah negara autokrasi sebab dia tak ada pilihan raya. Kalau kamu perasan, siapa Sultan Brunei? Siapa tahu nama Sultan Brunei? Siapa tahu nama Sultan Brunei? Ada orang tak ni? Ada. Hassanal Bolkiah. Ni takut ni lost connection je. Okay, Hassanal Bolkiah. Daripada kita kecil lagi, siapa lah ni? Betul tak? Dia je jadi raja. Perasan tak? Kalau kita ni bertukar-tukar dah, raja bertukar, Perdana Menteri jangan katalah ni nak bertukar pula. Pening tak dengan politik Malaysia sekarang? Okay. So, autokrasi ni biasanya pemimpin dia sangat-sangat stabil. Stabil mana dia tidak berubah-ubah. Itulah dia. Okay, sampailah dia tak sihat ke, tak ada ke, anak dia pula. Okay. So, apakah ciri-ciri autokrasi? Yang pertama, ciri pertama yang Meda nak cerita kat sini adalah biasanya dia dapat kuasa melalui paksaan ataupun keganasan. Okay. So, for example, macam Saddam Hussein lah. Pernah dengar tak pasal Saddam Hussein masa kecil-kecil dulu? Pernah dengar tak pasal Saddam Hussein masa kecil-kecil dulu? Pernah tak? Pernah. Okey, Saddam Hussein semasa pemerintahan Iraq. Okey, so dia ni sebenarnya Presiden Iraq tapi dah kena hukum gantung. Tahu ke? Pernah dulu viral dia kena hukum gantung sebab dia dikatakan violate the human rights lah. Maknanya dia kena hukum gantung lah. Okay, so dia adalah sebenarnya general. Okay, dia adalah seorang general yang dia bawa rakyat. Dia cakap kita kena tentang kerajaan sekarang kerana kerajaan sekarang tak adil, tak bagus. And then last dia jadi presiden. Masa dia jadi presiden, dia telah menghukum bunuh ramai sangat orang. Sebab kamu kena faham, Arab ni dia jenis asabiah. Walaupun mereka satu bangsa saja, tapi dia ada puak-puak dia, mereka suka berperang antara satu sama lain. So, disebabkan itu Saddam Hussein telah menghukum gantung. Jadi last dia pula yang dihukum gantung. Okay, dia telah kata dulu
aku datang dengan kereta kebal dan hanya kereta kebal je yang boleh mengalahkan dia. Itu. Dia dapat kuasa dengan menggulingkan yang pemerintah sebelum tu. Okay. So maksudnya bukan melalui pilihan raya, bukan memenangi hati rakyat, tapi dia gulingkan pemerintah. Maknanya dia mendapat kekuasaan dengan memaksa orang menerima dia. Maknanya dengan keganasan lah, peperangan lah, tidak ada pilihan raya lah. Okay, itu ciri-ciri yang pertama. Tapi tak semua macam tu lah. Ciri-ciri yang kedua adalah aim to keep power themselves. Okay, matlamat pemerintah di negara autokrasi adalah dia hanya nak simpan kuasa tu hanya pada dia saja. Okay? Dia tidak ada masa nak tanya pendapat citizen ataupun macam demokrasi kan banyak tanya pendapat dan memilih wakil rakyat dari kalangan rakyat biasa. Tapi dalam negara autokrasi tak. Okay? The power to rule is held only in one person or an elite group. Okay? Kuasa untuk memerintah terletak pada tangan seseorang ataupun pada elite group lah. Any decision being made is under the responsibility and consideration of the ruler himself. Okay, apa-apa keputusan yang dibuat adalah di bawah tanggungjawab dan consideration ataupun orang panggil pertimbangan dia sendiri. Apa-apa dia kata nak naikkan teks ke apa ke tak payah masuk Dewan Rakyat bersidang. Dia kata nak buat, dia buat je. Macam Brunei, dia kata nak buat hudud. Dia tidak tanya pendapat rakyat suka ke tak suka ke, dia just buat je. Tapi baguslah sebab apa? Tak payah nak pening nak dengar rakyat apa semua kan. Tapi keburukan dia, rakyat mungkin tidak suka dan tidak gembira lah. Nampak tu. The decision made does not involve citizens at all. Okay. Keputusan yang dia buat tidak melibatkan rakyat langsung. Okay, itu ciri-ciri yang kedua. Kuasa hanya disimpan kuasa tu ataupun kuasa tu hanya dia je yang boleh membuat keputusan sebab dia sangat-sangat berkuasa. Okay, ciri-ciri yang ketiga adalah political passivity and obedience of people. Ini bermaksud aktiviti politik dalam negara sangat-sangat pasif, maknanya tidak ada rakyat yang macam sibuk-sibuk nak jadi leader sebab dia tahu dah, rakyat tahu dah memang takkan ada chance untuk jadi pemimpin dan rakyat sangat-sangat obey ataupun obedience, ketaatan rakyat tu sangat tinggilah terhadap pemerintah. Okay. Parti politik kalau ada pun dia tidak compete openly in politik. Okay. So maknanya kalau ada pun tak bertanding dalam pilihan raya, duduk sesenyap je mengutuk kerajaan diam-diam. Okay. Contohnya macam North Korea, dia ada je negara, dia ada je pilihan raya tapi boleh pilih seorang je dan itulah parti yang akan menang pun. So lepas tu rakyat kena celebrate. Macam faham tak, dia buat pilihan raya hanya nak mengaburi mata dunia yang dia adalah negara demokrasi tapi yang dipilih hanya tak ada pilihan, maknanya itu je satu. Okay. Rakyat tidak mempunyai freedom of voice. Rakyat tidak mempunyai kebebasan bersuara. The leadership usually stays in power for a very long time. Okay, pemimpin biasanya kekal berkuasa dalam masa yang sangat lama. Okay, ini bermaksud dia je jadi ketua. Kalau dia dah tak ada ke apa, anak dia pula. Sebab tu kalau kamu tengok North Korea, Kim Jong, itu sahaja daripada datuk kepada anak kepada cucu. Okay. The people are not allowed to involve in the political arena as it may challenge the ruler position. Okay, rakyat tidak dibenarkan untuk terlibat dalam arena politik kerana ini ditakuti ataupun dikhawatiri mencabar kedudukan pemimpin sedia ada tu. So dia tak suka. Okay. The ruler is also the legislative at the same time. Dialah pemerintah dan dialah juga buat undang-undang. Undang-undang tu dia buat dan dia yang luluskan. Macam tu lah rakyat kena terima saja apa-apa yang undang-undang yang dia buat. Okay, have no choice but simply obey je. Kena taat saja, tak payah nak cakap banyak. Okay. Yang keempat, the impose strict press censorship, outlaw opposition party, firm control over the legal system. Okay. So ini bermaksud surat khabar ada tapi sangat-sangat limited. Okay, dia surat khabar ke TV bukan tak ada tapi cuma cerita pasal apa? Pasal apa, betapa bagusnya kerajaan. Tak ada cerita benda-benda lain. Okay, tak adalah hiburan beria-ria sangat. Okay, dan rakyat terpaksalah setuju dengan undang-undang dan polisi. Maknanya
tak betul ke ataupun tak puas hati ke, tak bolehlah macam kita nak buat perhimpunan menentang GST, buat perhimpunan tu menentang tu nak buat demonstrasi, no, tak boleh. Okay, mass communication media seperti TV, radio dan surat khabar memang dikontrol ketat oleh kerajaan. Maknanya surat khabar macam kita, kalau TV kadang-kadang pembangkang tak boleh masuk, dia ada blog dia, ada harakah lah, ada surat khabar roket lah apa semua kan. Apa tidak, yang ni tak boleh. Kalau ada pun kena duduk senyap je, kalau tidak habislah kena soal siasat, kena hukuman, sebab mereka menganggap parti-parti pembangkang ni adalah ancaman kepada kestabilan negara. Sampai macam tu sekali ya. Dan even kehakiman pun dia kontrol. Okey. Dan ciri-ciri kelima yang Medan nak beritahu kat sini adalah dia tidak menghormati individual rights. Okay, hak kita untuk berhimpun, hak kita untuk ada harta, hak kita untuk bersekolah, hak kita macam-macam hak kan. Macam kat Malaysia, kita nak duduk kat mana, kita nak kahwin dengan siapa, kita nak kerja apa, kita nak pilih parti politik mana, itu bebas. Tapi dalam negara ni, no. Kamu tidak boleh suka-suka hati buat, okay. So dalam negara autocratic rule, pelibatan rakyat sangat-sangatlah terhad. Okay? Rakyat dipaksa untuk terima saja pemimpin walaupun pemimpin tu bukanlah yang mereka sukai ataupun bukan yang mereka pilih. Okay? There will be no election. Tidak ada pilihan raya, ataupun kalau ada pun hanya sekadar memilih parti yang sama saja. Okay? Tak ada saingan. Baik tak payah buat, membazir je kan. Okey, pemilihan pemerintah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, dan ideologi ni apa yang kita nak fikir tentang politik, macam ideologi PKR ke PAS kan, kita tak kisahlah kan, maju membangun bersama Islam ke, yang tu nak liberal ke. Kat Malaysia ni maknanya orang kata bebaslah lagi. Kalau dekat negara-negara autokrasi, memanglah tidak bebas langsung ya. Contohnya kalau dia amalkan komunism je yang kena, komunis je yang mereka semua kena percaya. Tak boleh nak mandai-mandai. Tak boleh, kita pejuang demokrasi, kita pejuang. Tak boleh. Ni dia akan tangkap, dia akan soal, dia akan penjara kan. Alright. Okay, kita rehat sekejap. Bukanlah break 5 minit. Okay, sebelum Medan nak pergi ke yang lain, kita bagi ruang pada kamu untuk bertanya tentang autokrasi. Sikit je chapter ni. Alright. Ada soalan tak? Tak ada, Madam. Tak ada. Ada, Madam. Tak apa. Kita rehat sekejap 2 minit. Okay, kamu boleh fikir. Apa yang kamu lepas ni nak tanya Meda apa-apa pasal presentation ke apa. Lepas tu nanti lepas habis chapter ni, kita pergi kepada macam mana nak jawab soalan. Meda akan tunjukkan kamu soalan real daripada inilah untuk soalan PAD 120 masa untuk final test. Okey ke belaka semua tu, senyap je. Dah siap dah ke presentation? Video tak lagi, Madam. InsyaAllah minggu ni siap, Madam. Ya, okey. Boleh ya? Semua boleh buat ya? Ataupun kamu nak hantar je video. Macam hantar je video, Madam pun nilai sendiri je. Ataupun kamu nak kita sama-sama tengok mana-mana je lah, sebab Madam takut kamu ambil banyak masa kamu sekarang ni. Yang paling penting adalah nak final test lah. Kalau final test sekarang 50%, carry mark 50%. Kalau kita hantar video aja boleh benda?
Boleh juga. Maknanya madam nak suruh kita orang buat video. Hantar video, betul hantar link madam tengok sendiri je tu, madam buatlah Karima. Okey juga. Video dan slide lah sekali. Sebab korang pun busy. Kalau madam buat macam full time memanglah dia banyak masa. Kita orang pun setujulah kerjanya video lah. Okey. Boleh je, nak hantar je. Kita orang setujulah video dengan slide je lah kita orang present Boleh. Hantar je. Okey, buat macam hantar je. Sekejap kalau orang hantar macam budak part time ni dia buat macam ni. Kalau macam tapi madam pasang masa kelas je kita orang tengok ramai-ramai. Sekejap madam hantar AD120 Berbi. Okey, contohnya dia orang hantar macam ni, madam pun nilai, madam pun komen, tapi lepas habis kelas tu yang ni. Dia buat macam ni lah. Ini group members, tajuk apa. So nanti madam pun tengok je. Faham tak? Tapi madam tengok dengan dia orang live bersama dia orang. So maksudnya orang kata lepas tu madam komen terus. Madam cakap ni kenapa macam ni? Macam tu je lah. Sebab dia orang banyak masa, 14 minggu, 2 jam seminggu berjumpa. Memanglah. Lemak. Laptop madam nak kejap madam ambil saja. Ada kelas lain ke hari ni? Full madam hari ni. Penat lah. Sampai petang. Tapi ada break lah. Iyalah. Last ini lah. Full. Minggu ni last lah. Last. Right, kita pergi kepada ni boleh yang seterusnya. Okay, types of autokrasi. Okay, macam dekat North Korea, dia autokrasi. Brunei pun autokrasi. Arab Saudi pun autokrasi. Myanmar pun ada autokrasi juga. China pun, tapi setiap autokrasi tu dia berbeza. Okay, so kat sini kita akan belajar 4 ke 5 jenis autokrasi yang kita rasa ianya autokrasi tetapi dia ada sikit-sikit perbezaan. Tapi basically samalah, macam tak ada pilihan raya, kena dengar cakap, tapi ada sedikit perbezaan yang kita boleh kenal pasti. Okay, ready tak kelas? Ready madam. Ready. Alright, ceria terus. Tak payah present tu, hantar slide je. Okay, yang pertama sekali, bukanlah hantar video je. Slide tak hantar, tak apa. Tapi pancarkan video, slide tu dalam video. Boleh ke? Boleh. Lepas boleh, tu, madam. Lepas tu hantarlah sekali report dekat dalam link yang madam beri tu. Boleh? Boleh. Okay, the first type of autokrasi yang madam nak ada madam ni, ialah authoritarianism. An authoritarian government is based on principles hostile to democracy. Maknanya dia memang tak sama langsung lah ataupun sangat berlainan dengan dengan demokrasi. Contohnya dia rule by a select few. Ni rule by people kan, kan demokrasi ni dia diperintah oleh beberapa orang yang terpilih saja. Suppression of opposition, penindasan atau terhadap pembangkang, dan dia sangat-sangat bergantung kepada paksaan fizikal. Maknanya dia gunakan kesakitan pada badan lah. Dan dia tidak gunakan undang-undang, maknanya hukum, menyakitkan yang menyebabkan orang takut lah. It emphasizes on authority and tradition instead of individual liberty. Ianya menekankan tentang authority, macam kata kuasa dia dan tradisi dia, dan tidak kisahkan kepada kebebasan individu. So maknanya dia tak cara orang ni hak orang, yang penting tradisi dengan hak dan kuasa dia kekal. Citizen are subject to state authority. Rakyat
tertakluk kepada kuasa negara dan dalam banyak-banyak aspek of their lives. Okay, banyak-banyak aspek kehidupan lah. Contohnya macam China kan. So kamu tengok, nak beranak berapa orang pun kontrol. Macam takkan pasal beranak berapa orang pun kena kontrol lah. Sebab China ni dia ada jugalah elemen macam tu, tapi sekarang ni dah okey lah. Okay, dia dah bergerak ke arah demokrasi lah. Dah demokrasi, okay. The term authoritarian is used to describe an organization or a state which enforce strong and sometimes oppressive measures against those in its sphere of influence. Okay, authoritarian ni melambangkan dia menggunakan penekanan yang amat-amat kuat ke atas rakyat dan apa-apalah yang di dalam bidang kuasa dia. Okay, dan memang dia tidak mahu mengambil hati ataupun konsen nak dapat keizinan. Okay, dan dia memang tak ada niat pun ataupun tidak mengalu-ngalukan feedback daripada rakyat tentang dasar-dasar. Maknanya buat sesuatu GST ke apa ke, dia tak ada masa nak dengar apa rakyat tak suka ke, suka je, buat jalan je. Okay, rakyat suka tak suka, terima je, jangan komplain. Macam itulah negara yang authoritarianism ni. Okay, sebab dia kata dia tahu apa yang betul, apa yang salah untuk negara. So dia tak boleh terima kalau orang macam tak setuju. Dia kata, mu tahu gapa, aku tahulah aku pemimpin lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak suka orang macam kritik-kritik sebab dia rasa macam rakyat senyap. Okay, kita pemerintah kita dah buat yang terbaik, kita dah terfikir yang terbaik dah untuk rakyat. Okay, untuk rakyat. Okay, so memang dia menggunakan orang kata kekerasan dan sometimes memang dia melanggarlah hak-hak asasi manusia ni. Okay, suara-suara yang tidak bersetuju, dissenting voice tu tidak dipedulikan dan dianggap sebagai ancaman kepada negara. Maknanya kalau yang pembangkang ni ini boleh mengancam keamanan negara bagi dia. Okay, the leadership is ruled by an elite group. Okay, siapa yang jadi pemerintah? Orang-orang bangsawan atasan yang menggunakan cara kekerasan lah untuk kekal berkuasa. Memang teruk lah kan. Okay, ni kalau macam dulu-dulu lah. Kalau sekarang ni susah juga negara macam ni. Sebab dia akan dikecam. Okay, kamu tahu tak yang pasal hudud tu kat Brunei? Brunei sampai tak buat dah kot sebab dia kena kecam dengan negara-negara barat. Sebab kan negara barat kan dia terima gay, lesbian apa semua kan. So dia katalah masa dia Brunei memang berani. Sebab kalau kamu tahu kat Brunei ni, even pada bulan puasa pun orang Cina tak boleh macam buka kat restoran makan. Kena makan senyap-senyap dalam rumah. Sebab bagi dia orang kena ikut. Sebab ini negara Islam, kena ikut. Okay, arak semua memang tak dijual secara terbuka lah macam kita kan, kat 7E pun ada kan. Sebab kita ni negara demokrasi, negara autokrasi, memang dia suruh ikut lah. Memang takut lah dengan dia ni. Tapi negara luar tahu, especially negara barat, dia orang macam tak setuju lah sebab dia orang kata itu hak hak rakyat. Okay, hari siapa ni? Hak dia kata hak rakyat. Okay, so dia kata dia kena kecam. So Brunei ni macam takut, bukanlah takut, sebab fahamlah bila dah kena boycott nanti negara tak nak, nanti akan macam bab ekonomi akan terjejas lah tu rasanya. Tak silap Madam dia tarik balik lah undang-undang pasal hudud tu. Tapi yang pasal hudud tu pula Madam dengar rakyat je yang terpaksa ikut. Raja tak apa pula, keluarga diraja. Pening pula kat situ kan. Okay, so authoritarian ni dia kata, okay dia ni Castro ni dia masa tu presiden Cuba lah. Memang dia macam ni, tak setiap negara kita tak boleh nak cakap dia betul-betul authoritarianism sebab dia depends pada pemimpin masa tu. Okay, masa kat Cuba, Castro ni yang kata paling teruk sebab dia menggunakan torture, main penjara je orang dan apa-apa semua. Okay, so memang nak tinggalkan negara pun susah ni zaman ni Castro ni. Alright, kita pergi kepada yang kedua iaitu tadi authoritarianism kan. Yang ni kita tengok kepada absolute monarchy ataupun raja berkuasa mutlak. Okay, tadi tak ada raja, ini raja. Raja berkuasa mutlak, dia tak sama dengan raja macam kita. Okay, kita raja yang berkuasa terhad, maknanya kita ada Perdana Menteri yang memerintah negara kita. Okay, kita juga ada raja tetapi raja ni hanyalah, jatuh air kena komputer letak sana ni. Okay, tapi raja hanyalah sekadar
negara kita lah sekadar simbol kepada agama, pelindung orang Melayu, tetapi kalau dekat Brunei dia mengamalkan absolute monarki. Okay, a monarchy system, sistem beraja adalah satu sistem di mana raja sebagai ketua negara. Okay, dan semua kuasa politik terletak di tangan raja ini yang dianggap sebagai pemerintah yang paling tertinggi dalam negara itu. Okay, so absolute monarchy means the order and say of the ruler must be obeyed without question. So samalah autokrasi. So apa yang dia cakap, apa arahan dia mestilah dipatuhi tanpa banyak tanya. Antara negara-negara yang mengamalkan absolute monarki ialah seperti Brunei, Bhutan, Saudi Arabia dan Kuwait. Okay. Alright. Okay, cuba kamu tengok, inilah negara-negara yang mengamalkan raja berkuasa mutlak. Okay. Brunei adalah negara Asia pertama yang melaksanakan hudud lah. Okay. Semua orang Brunei termasuk Islam, termasuklah orang bukan Islam mesti adjust hidup dia supaya sama dengan Islam. Tu yang dia cakap tadi, tak boleh suka-suka, walaupun tak puasa, walaupun non-Muslim tak boleh suka-suka makan di tempat terbuka di bulan Ramadan. Okay. Yang ketiga adalah askar pula yang jadi. Ni tadi raja kan, yang ni askar. Okay. Ataupun tentera lah. Ini adalah satu bentuk kerajaan di mana kuasa adalah terletak di kalangan tentera. Okay. So most military dictatorship are formed after a coup d'etat. Ini orang panggil, ini bahasa Perancis gitulah, maksud penggulingan kuasa. Maknanya dia tubuhkan kerajaan dia itu bukan melalui pilihan raya ke, dia menang pilihan raya ke, tak. Dia gulingkan kerajaan yang terdahulu dan dia tabalkan diri dia menjadi kerajaan dan pemimpin. Contohnya macam Iraq lah semasa Saddam Hussein. Okay, dia ni mula-mula dia akan gambarkan diri dia sebagai seorang yang tidak berparti, neutral parti, yang orang kata yang nak bantu rakyat semasa rakyat kesusahan lah. Okay. Sebab dia kata pemerintah sekarang tak bagus, korup, tak berkesan. Okay. So last dia pun teruk jugalah. Okay. In the past, military ruling has justified their role as a way of bringing political stability for the nation or track. Okay, so askar-askar ni dia kata dia bagus memerintah lah sebab negara lebih stabil, rakyat lebih takut dan tidak orang takut nak mengancam. Betul lah sebab askar kan. Okay. Walaupun tak semua, tetapi military regime ni pun kuranglah hormat kepada human rights dan dia guna apa saja untuk mendiamkan pihak pembangkang lah, dan mereka menganggap pembangkang ni sebagai musuh lah. Okey, jenis yang askar jadi pemimpin ni dapat kita tengok dekat negara-negara Latin America, Afrika, Timur Tengah macam Libya tu. Dia sukalah askar. Jadi ni kita panggil sebagai diktator lah. Tetapi semenjak tahun 1990-an macam tu dah kurang dah negara yang mengamalkan militeri ni. Okey, sebab dah lah macam orang tak boleh terima lah negara yang macam ni, macam ganas je kan. Dan ianya nampak macam tak berjaya dalam memerintah negara. Maknanya ganas saja tapi negara miskin, rakyat pun miskin, tak ada ekonomi, rakyat merempat. Okay. So Myanmar ni baru je Myanmar negara yang dekat dengan kita ni, ada satu ASEAN dengan kita. So represented last anti-democratic. Okay. Okay, 26 tahun militeri dekat Myanmar. Seksa lah sebab set askar berlaku jadi ketua. Okay. Okay, yang keempat oligarki. Yang ni pula set kaya jadi ketua. Okay, kamu faham yang tu je, tulis kat tepi tu. Yang ni askar, yang ni raja. Yang authoritarian tu kontrol sangat. Yang ni pula set elite. Okay, dia define as rule the few and elite group. Okay, so maknanya nampak tak kat atas ni? Kalau ini adalah piramid yang menggambarkan orang kata tahap masyarakat, yang paling atas ni lah yang menjadi pemerintah. Maknanya set-set kaya, dia takkan bagi terlepas ke bawah. So
biasanya pemerintahan dikawal oleh beberapa buah keluarga yang memang dah berkuasa dalam negara tu, dan anak-anak mereka ni dari kecil lagi telah dijaga dan dilatih untuk menjadi pewaris kepada kuasa oligarki ni. Tengoklah dalam, kalau kamu tengok gambar ni, rakyat yang ni sampai mati kering lah. Okay, nak bekerja apa. Lepas tu ni okey lah sikit, atas ni okey lah. So orang cakap, ini dia orang kat sini duduk berehat je. Okay, tapi itulah kat sini je dia punya kuasa akan ni, maknanya takkan turun ke bawah. Even orang yang ni orang cerdik pandai pun tak boleh. Okay, hanya mereka yang geng-geng elit, yang geng-geng kaya ni. Alright. Okay, dan last kali totalitarian. Okay, ianya bermaksud that government mempunyai total control terhadap semua aspek kehidupan rakyat. Tak kisahlah, termasuklah ekonomi, religion dan juga family life. Macam yang dia cakap tadi lah, anak-anak berapa pun China control. Okay, supaya dia kata dia tahu dan dia kena control semua benda supaya dia dapat mencapai transformasi yang hebat dalam kehidupan sosial manusia lah. Okay. Okay. Authority of government is total and absolute, claiming jurisdiction over the whole of a man's life. Okay. So maknanya setiap aspek kehidupan kita ni dikawal oleh kerajaan. Okay. Contoh negara yang macam ni, contohnya masa Soviet Union under Mikhail Gorbachev, Cuba under Fidel Castro, Spain under Franco dan Mao's under China. Okay. So and Mao's China lah, okay. Setiap aspek kehidupan dan social life ni dianggap sebagai hal-hal politik negara dan mesti ikut peraturan. Okay, tak boleh suka-suka hati nak kahwin dengan siapa ke apa ke. Dengan mak ayah Lindan tu pun adalah atlet lah, yang orang Cina suruh kahwin lah. So jadilah Lindan yang susah betul nak kalah tu. Okay. One party is politically and legally dominant. Okay. So maknanya satu parti je yang berkuasa dan yang lain tak berkuasa. Okay. So hanya parti tu je yang boleh nak ambil ahli, yang boleh bertanding dan yang boleh wujud lah. Yang lain tu macam kena diam-diam je. Okay. Kehakiman dan surat khabar, TV, radio, internet semua dikawal oleh kerajaan. Keganasan akan digunakan, okay, di mana mereka rasa perlu, okay, dan dia akan memaksalah, okay, ketaatan dan dia akan menekan segala kritikan. Biasanya kita panggil ketua kepada ni adalah sebagai dictator. Sebab itulah kalau ada pemimpin-pemimpin yang asyik maksa rakyat panggil dictator, okay. So itulah dia chapter 8 yang last kali. Sikit je tapi ianya agak asing lah madam faham. Sebab dia orang kata benda yang tidak berlaku dekat negara kita kan. Kalau kamu tengok cerita Crash Landing on You tu kamu akan faham kenapa. Okay. Alright. So macam mana semua? Okay ke? Kelas tak sampai sejam pun lagi ni. Tapi dah habis dah. So apa kita nak buat lagi dalam masa sekejap ni? Adakah kita nak habis awal, nanti kita jumpa dalam kelas ganti, atau adakah kamu nak tanya slide kamu ke apa ke? Okay, ada apa pertanyaan tak? Ada orang ke tak ada ni? Zo. Madam, macam untuk final tu bentuk soalan dia sama dengan midterm hari ni. Okey, madam. Midterm. Macam ni ya? Bukan madam nak kata soalan dia agak. Sekejap madam buka email. Madam ada soalan dulu-dulu madam nak tunjuk pada kamu madam buka future lah kot. Sekejap. Ada soalan dulu-dulu. Kalau kamu tengok ianya agaklah susah. Februari. Mana nak tengok. Kau tak ada dah soalan tu. Hilang terus dah. Kenapa tu? Lenzu tak okey madam bersiaran dari rumah. Okey tak apa nanti madam akan hantar. Ni so madam nak tunjuk lah
You future ni ada soalan dia. Sekejap. Soalan dia yang minggu lepas, dia baru 2 sem tau. Final assessment. Dia buka ke soalan dia? Meluatnya. Okey, sekejap. Madam ambil. Baru Madam ingat soalan dia ada Madam pegang. Tak hampa lagi. Okey, ini skrip soalan minggu lepas tau. Tahun lepas tau. Okey. Soalan dia mana ada dalam ni. So budak memang tak boleh jawab. Budak full time tapi dia memang tak best, tak apa segar sikit ni. Dia tak boleh jawab ya. Dia tak boleh jawab. Dia pun sakit kepala tapi soalan pun agak mencabar sebenarnya. Soalan dia agak mana soalan dia? Ni jawapan je semua. Ni ada budak ni ada type tulis soalan. Okey, Madam salin dekat ni sen lepas ya. Sen lepas Madam salin dekat ni boleh tak dekat dalam WhatsApp sebab kalau kita salin dekat sini nanti kamu ni tak apalah. Guna words. Okay. Kamu takut ke nak final? Takut. Ya, ada berapa final? Madam. Final ada 2. Oh, 2. JAD 104 lagi. BD 104 beres. Okey lah. Ya, okey. Soalan dia yang ni mula-mula 15 markah. Define autokrasi. Okay. Lepas tu describe 2 features of autokrasi. Of autocratic government. Masuk chapter 8 terus. So yang ni 15 marks. Okay. Ini adalah soalan nampak tak Madam tulis ni? Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak Madam. Alright. Okay, Februari 2021 ini soalan dia. Define autokrasi and describe 2 features of autokrasi. So, mana ni? Aini Sofia ada tak tu? Senyap dia ini. Putri ada tak? Dia ada tak tu dia? Left tu. Lain tak okey ke? Ada Madam. Okay, so kat sini kan 15 markah kan? 5 marks. Yang mula-mula kamu berilah give definition of democracy. Okay, ambil dah modul Madam tu, tulis. Tapi macam ni lah. Kalau ada yang tanya macam mana nak jawab saya dapat markah banyak. First of all, jawapan tu memanglah kena betul. Yang kedua, jangan terlalu ambil sangat dalam modul Madam. Bila macam tu Madam macam memang Madam akan bagi markah secara separuh-separuh je ataupun macam Madam bagi markah biasa-biasa je. Madam rasa budak ni ambil dah nota. Tak payah kan. Madam nak tengok something yang new lah tapi tak salah lah. Okay, yang kedua, soalan dia 2 features of autocratic government. Kalau kamu tengok kat sini dia sebenarnya ada 2 soalan yang dia gabungkan. So features ni maksud dia apa? Ciri-ciri. Yes. So dalam tu yang kita dah belajar tadi apa dia? Ada 2. Kuasa melalui perang
atau paksaan. Madam ajar 5 tadi. Asal 2 tu. Features sama dengan karakteristik kelas. Okay, yang ni. Ya Allah, sekejap. Nampak tak karakteristik of demokrasi ni? So 1, 2, 3, 4, 5. Ambil lah 2. Okay. Get power by force or violence. Aim is to maintain the monopoly of power, political passivity, control press, opposition parties, legal system do not respect individual rights. So ambil cuma 2 dan elaborate lah yang 2 tu. Okay, faham tak? So apa tadi soalan dia? Get power using violence. Boleh je ayat lain asalkan benda yang sama. Yang kedua, control media, opposition party, press and judiciary. Ambil lah 2 ni, lepas tu kamu pun ni. Okay, buatlah 5 markah. Maknanya 1 page. Faham tak? So kamu kenalah buat yang ni macam mana cakap. Kena ada elaboration dan juga examples. Barulah lengkap. Ni pula elaboration and examples. Okay, soalan nombor 1 ni memang tak kisah sangat. Kamu tengok soalan yang kedua. Memang agak stres jugalah. Soalan 25 markah. Soalan dia madam pun sebenarnya tak setuju juga kenapa buat soalan macam tu kan. Okay. Question 2. So, kamu tengok If you were a part of government, Allahu Akbar soalan pun. Tapi inilah soalan final. Patutlah budak tak boleh jawab walaupun dah study beria-ria. How would you increase your legitimacy? Kamu rasa? Jika kamu adalah sebahagian daripada kerajaan, bagaimanakah kamu meningkatkan legitimasi negara? Kamu rasa kamu jawab tak? Cuba kamu buka. Ni chapter 2 ni. Kita tahu dah ni adalah chapter 2. Authority, legitimacy tu. Tapi soalan dia, jika kamu adalah sebahagian daripada kerajaan, bagaimanakah kamu akan tingkatkan keabsahan kamu? Chapter 2 and then this chapter, tapi soalan ni adalah soalan wajib dan dia 25 markah. Bila 25 markah kamu kena buat introduction, kerana introduction adalah sebanyak 3 marks. Dan kamu kena buat conclusion sebanyak 2 mark. Keluar daripada bilik ni. Keluar duduk bilik sana. Duduk bilik sana Ustaz. Mama bedal sekarang. Emang dengan Ustaz duduk sana. Okay, dan kamu kena buat 20 markah. Kena menjawab how would you increase your legitimacy. Tahu tak kenapa dia buat soalan macam ni? Kerana dia tak nak budak meniru sebiji-sebiji dalam buku, ambil dalam buku. So dia nak kamu berfikir, kebat sikit. Macam mana agak-agaknya nak tambahkan legitimacy sesebuah negara? Macam mana? Macam mana Zul? Siapa boleh fikir? How to increase the legitimacy? Siapa boleh fikir? Boleh jawab tak agak-agak soalan ni? Senyap je ni, ada orang ke tak ada ni? Dah lupa kelas ni. Okay. Ikhlas. Soalan ni susah ke? Tak susah ke tak logik? Ikhlas korang. Madam, kalau kita ambil point dalam modul kan, tapi kita elaborate cara kita tukar-tukar sikit lah. Tak, maksudnya kita cari
cara lain lah. Cuma kita ambil point dalam tu je untuk dapatkan Itulah tapi idea. dia macam how you increase kejap Madam cari dia punya PAD 120. Sekejap Madam cari sekejap. Macam kita ambil point dalam modul kan, tapi kita guna cara yang kita fikir selain daripada apa yang Boleh. Soalan ni macam lebih kepada asal pelajar buat je lah. Tapi pelajar part time Madam, dia tak nak fikir dah. Dia pening kepala lepas tu. Lepas tu skema jawapan pun pelik juga. Sekejap Madam cari tak. Mana skema ni? Tukar laptop etik. Final test. PAD 120. Oh alah. Sekejap. Is. Takut. Entahlah pergi mana entah. Tapi soalan jawapan dia kan ni paparkan bendera, benda-benda macam tu lah. Macam soalan ni bagi media pun. Okey lah, boleh lah kamu buat macam tu, ambil point. Tapi yang ni lagi lah. Yang ni soalan yang ketiga ni entahlah, soalan kita doa-doa lah soalan Sam ni tak mengarut. Okey. Percaya tak? Kamu nampak tak yang Madam tunjuk ni? Kamu nampak tak? Nampak tak? nampak. Kamu tengoklah pelajar full time, dia tak boleh nak jawab soalan nombor 3 ni, dia jawab 2 baris, Madam bagi 2/25. Soalan dia, in your own words, what constitutes, dah lah ayat pun susah. The elements of the constitutionalism in your country. Chapter Constitution. Dalam ayat anda sendiri, ceritakan apakah elemen yang melambangkan keperlembagaan dalam negara anda. Maknanya apa buktilah kot. Okey. 25 markah. Agak-agak nak jawab apa? Pening kepala tak? Kalau jawab kebebasan beragama. Bolehlah kebebasan beragama. Suara macam dalam constitution kan. Cubalah introduction. Introduction kamu nak jawab apa? Sebut apa Jawablah. itu constitution. Definition of constitution, satu. And constitutionalism. Okay. So, elements apa yang nak melambangkan lah. So kamu kena faham soalan ni sebenarnya. Elements of constitutionalism in your country. Nombor 1. Apa tadi Zu cakap? Dia boleh terima tu. Apa tadi? Freedom of religion. Betul. Lepas tu religion. Okey, lagi apa lagi selain pada ni? Lagi siapa lagi nak beri sumbangan jawapan ni? Nak 4 ni. Apa-apa pun kalau dia 25 markah, point dia kena 4. Sebab introduction 3 marks dan conclusion adalah 2 marks. Okey, freedom of religion. Lagi? Lagi apa lagi? Kebebasan bersuara. Freedom of voice. Lagi? Freedom of association. Bolehlah korang letak-letaklah macam ni lah. The constitution as supreme law of the land. Bolehlah. Okay, lepas tu tutup dengan conclusion 2 marks. Okay, yang atas ni ada siapa nak ni? Macam mana kalau kita kerajaan, kita nak
pastikan yang kita ni, kedudukan kita ni semakin sah di sisi undang-undang. Apa dia kalau kamu dah jadi kerajaan? Sekarang ni kamu tengoklah kan macam Bersatu pun goyah, UMNO pun goyah. So kalau kamu nak maintain status kamu sebagai kerajaan, apa kamu buat? Kamu bayangkan kamu Muhyiddin Yassin, kamu bayangkan kamu kerajaan, apa yang akan kamu buat? Wujudkan satu peraturan yang tetap. Okey, boleh? Establish lah. Dia tak lepas tu lantik mereka yang berkelayakan lah dengan suatu jawatan dia tu. Appointment of ministry based on merits lah. Tak? Okey. Lagi apa lagi? Okey, boleh terima ni. Bagus juga korang. Okey. Appointment of ministry based on merits and qualifications. Lagi apa lagi? Nak berikan rakyat yakin dan kita semakin sah lah. Serve the rakyat lah, tak? Pilihan di tangan rakyat lah, maknanya biar rakyat tu puas hati dengan apa yang mereka dapat dan dia tak argue apa yang dia orang pilih tu. Choice is at the end of choice is made based on people's pilihan rakyat. Preferences kan. Okay, boleh kalau macam ni boleh terimalah, tapi seperti biasa mesti ada elaboration dan maknanya example. Bukan example saja ataupun illustration. Maknanya kamu cakaplah, okey bayangkan boleh buat ni. Dia nak suruh kamu kebat. Kamu faham tak? Macam kamu mikir lebih daripada yang tak pernah dengar. Supaya maknanya apa dia? Maknanya kalau kita boleh buat macam example tu tidak berdasarkan pada situation. Berdasarkan dalam situation tak boleh. Tak, macam mana kamu buat ni, maknanya kamu buat tu macam kamu fikir sendiri. Dia macam kebat. Faham tak? Faham tak? Okey. Macam kebat. Kena macam cari-cari. Okey. Sempat ke madam nak jawab? Itulah soalan 3 je. Tu je soalan dia. Dah. Ini je soalan dia, 3 je jawab semua. Yang 15 markah 25. Faham tak? Okey, kita tengok pula soalan minggu lepas. Madam send dalam group. Okey, boleh. So, ini yang kita discuss lah. Maksudnya soalan ni dia tidak ada. Dia kena kamu kebat. Okey. Okey, itu Februari 21 ni. Satu lagi Oktober 2020. 21 belum lagi Okey, Oktober 2020 ada ni. Ya Allah. Itu dalam You Future, madam buat assessment dekat budak-budak ni. Practice. Tengok jap. Not submitted. Ni. Baik. Susahnya belum hantar lagi. Macam mana dia nak cari soalan tu? Ni soalan dia kan? Soalan yang dulu tu. Oh Allah. Sekejap Oktober. Ni saya lepas ni. March. Ni kot March 2020.
alur. Oh, banyak lah masa tu. Sekejap korang masa zaman-zaman dulu. Julai tahun lepas. Julai. Keramnya. Yes. Yes. Tak dia geram lah madam. Jumpalah korang. Lah. Datang mama. Alah, apa kerja ni? Oktober 2020. Sekejap korang Okey, madam. Tak ada. Faiz. Ya. Biasa jumpa je dalam-dalam ni. Tengok. Tak ada korang. Ni answer scheme tengok apa soal jawapan dia. Ya, tunjuk yang jawapan lah. Okay, ni answer scheme. Ni 5 marks. Pictures ni okay lah. Macam kalau kamu buat macam madam ajar tu okay lah. If you were part of government, how will you increase your legitimacy? Pertama sekali dia buat masa. Lepas tu urus takbir. Sound struktur. Bolehlah macam kamu jawab tadi lah. Ni lagi lah. National symbols. Okay. Ni dia buat simbol-simbol lah. Okay. Macam letak bendera ke, letak jata negara lah nak meyakinkan rakyat. Okay. Yang ni pula ISA lah apalah.
Ni macam susah sikit tapi Medan akan terima lah kalau kamu buat yang tadi tu. Okay. Oktober 20 nanti Medan try cari, Medan berilah semula, boleh tak? Memang ada ni, Medan geram lah. Sekejap boleh tak? Sekejap. Medan geram tak dapat tunjuk. Korang okey ke tu? Ke korang meluat dah? Okay. Ada tak Okay, ada apa-apa tak nak tanya Madam pasal presentation ke apa ke? Madam, aku nak tanya presentation tu kalau guna Zoom okey tak? Zoom? Boleh. Asalkan ada video. Okey, Madam. Zoom boleh, Google Meet tak kisah. Ya, asalkan ada muka kamu bercakap. Cara bercakap lah. tu. Geramnya lah. Macam mana? Macam kalau kita biar kita berapa sikit tak apa ke, Madam? Tak apalah. Tak apa. Asalkan buat je lah. Okay. Dua puluh tak ada. Dini bin Cik Mahmud. Aduk ni. Yang saya lepas. Oktober 2020. Samanya kenapa yang saya lalu tu Madam tak ada Serius lah. Oktober 20 Mac. Kan tak ada. Ni dia dah. Okay, ada dah. Alright, ini soalan Julai 2020 Write notes on political science. Lepas tu yang B tu legitimacy keluar lagi. Legitimacy according to Michael Roskin. Tak apa-apa saya tanya pula. Okay. And then totalitarian government. So chapter 2 dengan chapter 8 macam confirm masuk. Lepas tu yang part 2 pula berbeza-beza ya. Pasal demokrasi. Okay, yang ni macam soalan ni macam agak logik sikit lah. Betul tak? Betul tak kelas? Nak banding dengan soalan minggu saya lepas tu. Betul, Madam. Okay, ini soalan saya lepas. Kamu diminta untuk soalan pertama 15 markah. So tahu dah soalan pertama 15 markah. Okay, Mak. Doa sangat sebab dia orang ingat macam pelajar ni macam niru apa semua. So kita buat susah sikit lah. Boleh nak buat susah tapi bagi Madam janganlah sampai student pun tak nak jawab. Okay, political science ni kamu define je political science. Ni chapter berapa ni Zul? Ni chapter berapa ni Uda? Dia, my dear, chapter berapa? Yes, satu. Okay, kalau soalan macam ni direct kan memanglah senang tapi tolonglah jangan terlalu ambil sebiji-sebiji dari file dari modul. Try lah cari beberapa Legitimacy according to Michael Roskin. So dia nak maksud legitimacy daripada Michael Roskin. Buat carian. Ni chapter 2. Okay, short notes je. Okay. And then total real government in North Korea. Chapter apa ni?
Chapter 8 baru tu. belajar tadi. Bukan ni chapter 8. So ini nanti kamu buatlah carian sikit pasal North Korea macam mana kan. Benda mudah je boleh cari-cari sekarang. Okay, yang seterusnya soalan apa lagi yang keluar? Okay, yang kedua, question 2. For disadvantages of democracy with specific reference of Malaysia. Okay, berikan 4 keburukan demokrasi, kelemahan demokrasi dengan Malaysia. Okay, ada introduction ke tak ada ni? Ada introduction ke tak ada? Ada. In conclusion? Ada. Siapa tak reti nak buat conclusion dengan introduction? Siapa tak reti? Tulis apa madam? Tanya kat madam. Okay, introduction kamu tulislah. Kalau macam ni nak tulis pasal apa? Definition of democracy. Yes, betul. Lepas tu dia kata Malaysia kan. Ceritalah sikit pasal Malaysia. Demokrasi Malaysia, cakaplah kita ada pilihan raya sikit. Kita pernah cakap berapa tahun, siapa yang nampak macam, madam pun macam wah hebat budak ni. Okay, lepas tu nampak tak soalan dia, apa soalan dia sebenarnya? Ni lah, betul tak? Yes, tapi dia nak orang kata contoh Malaysia. Yes, very good. Boleh dapat A belakang ni Amin. Disadvantages of demokrasi kalau nak berdasarkan kepada senario di Malaysia. Kamu rasa apa buruknya demokrasi? Kalau tengok pada Malaysia, demokrasi kan boleh bersuara, boleh pilihan raya. So, pertama sekali kamu nak buat apa? Tengoklah nota kita tu. Pertama kamu cakap expensive, betul tak? Cari berapa Malaysia. Berapa. Okay, cari berapa Malaysia spend untuk buat pilihan raya. Okay. Lepas tu, okay, berapa banyak, okay, RM ataupun kos lah. Okay, benda-benda macam tu. Okay, yang kedua apa lagi? Keburukan dia. Salah pilih pemimpin? Boleh? Representatives elected does not carry his duty. Buat contoh. YB tak cakna. YB tidak tahu rakyat susah. Buat contoh. Misalkan banyak sekarang kan. Okay, sebab tengok pada contoh Malaysia. Okay, yang ketiga, keburukan demokrasi yang ketiga apa dia? Cuba tengok dalam nota kita. Apa lagi? Kita tengok keburukan demokrasi. Ni. Apa keburukan demokrasi kelas? Tak ingat dah tu. Mengabaikan para minoriti. Yes, very good mas. Left out minority. So bagilah contoh. Contohnya India, orang asli, OKU. Okay, tidak didengari sangat kerana bilangan mereka yang sedikit. Okay, so apa lagi yang keempat? Kontradik demokrasi tu lah. Ataupun boleh buatlah kontradik demokrasi, buatlah PM yang dipilih datang dari dating pula parlimen dan tidak menggambarkan pilihan Malaysia. Adanya PM datang dari parlimen Pagu. Orang Pagu mungkin suka. Orang Besut mungkin tak suka. Macam tu lah, faham tak?
Alright, itu maksud kontradik demokrasi. So, kalau buat macam ni, terang-terangkan, wah memang Madam boleh bagi 25 markah. Alright? Ya. Macam Dia kita tu? nak cakap yang macam Aha. Macam mana tu? Cuba type kalau line tak laju. kalau kita nak cakap macam kita pilihan kita yang baik tu tak semestinya memimpin. Maknanya Aha. Yang baik tu tak semestinya memimpin. Macam mana? Atau maybe he may be good in person but maybe not a good leader. Faham tak? Ada orang baik tapi mungkin dia tak macam jadi. pilihan kita Pilihan kita tu tak bagus. Macam mana tu? That tidak capable enough kot. Kamu cakap lah, maybe the one that we think can do job, can carry the task is not macam rupanya tak boleh sebenarnya. Faham tak? Okay? Macam tu ke? macam tak semua macam dalam pemerintahan ni, kalau yang baik tu kadang-kadang dia tak stay sampai macam tu lah, macam tak kekal macam pilihan kita tu. Walaupun kita pilih pun macam keburukan dia jugalah. Keburukan dia macam ni lah, macam minoriti tadi lah, maknanya demokrasi ni dia tak stabil lah. Boleh tambahkan, faham tak? Yang dia akan tak kekal dan boleh berubah-ubah. Okay, unstable, not permanent and can change. Okay, contohnya contohnya 60 years of ruling finally defeated by newly formed government. Macam ni betul tak? Betul tak? Tak stabil. Walaupun BN dah buat sebaik mungkin 60 tahun memerintah, hanya kalah dengan parti yang baru je bersatu. Betul tak? Amanah. Lagi parti apa? Itu semua parti-parti baru tu nak banding dengan BN 60 tahun tu. Alright? Okay, last kali ni discuss 4 features of constitutionalism in Malaysia. Minatlah features of constitutionalism. Perasan tak soalan macam sama je 2 sem ni? Perasan ke tak perasan? Baru diwujudkan, soalan. Bukannya ya. Sama je. Yes. Cerita je lah pasal constitution. Ini siapa ni? Ni soalan bila? Ni panduan final test. Sekejap. Answer scheme. Ni lain ni. Pasal ni kita keluar. Tengok ni dia punya disadvantages of demokrasi, dia kata membuka ruang kepada pegawai untuk berasuah lah. Membawa kepada wrong choices. Betul juga, betul tak? Pilihan yang salah. Okay. Dan kita mengundi personal choice. Maknanya kita undi sebab kita suka dia, kita idolakan dia. Bukan kita tak nak tengok polisi dia. Kadang kita tengok, bini dia tak pakai tudung. Macam benda tu macam, ya memang pun. Tapi kadang-kadang yelah pakai tudung tak menentukan pandai ke tak, tapi pandai pula orang cakap. Dan kalau dia tak pandai tegur bini dia, apatah lagi negara. Macam tu pula kan. It takes time to make decision. It favours the majority. Lebih kurang sama lah macam kita bincang tadi. 4 features. Ni lah dia. Kami dah ambil lah, letak malas lah. Lebih kurang sama je baca selepas. Nampak? Tak bobol lah buat masuk soalan yang pening kepala ni. 4 features. Kita terangkan apa itu constitutionalism. Okay,
Constitutionalism ni bermaksud sejauh mana kerajaan punya kuasa ni diterhadkan. Siapa yang terhadkan, apa yang terhadkan? Perlembagaan. Okey. Kehadiran perlembagaan dalam sesebuah negara tak menjamin pun yang betul-betul kerajaan tu ikut perlembagaan. Sebab kenapa ada perlembagaan? Sebab kita nak jaga kita punya rakyat daripada sewenang-wenangnya, decision yang sewenang-wenangnya oleh orang yang berkuasa. Contohnya macam kita abolish ISA dan sebagainya lah. Limited government bermaksud maknanya kamu terangkanlah apa itu keperlembagaan. Macam mana cakap tu, apa maksud? Perlembagaan lah macam buku perlembagaan, tapi keperlembagaan ataupun constitutionalism maknanya kita ada satu macam gangsterism. Gangsterism, perlakuan gangster. Kalau constitution perlembagaan, constitutionalism pula bermaksud adanya perlembagaan dan diikut oleh negara dalam sesebuah negara supaya nak jaga rakyat supaya tidak teraniaya. So introduction buatlah 3 markah, introduction nak buat apa ni? Kelas. Assalamualaikum. Conclusion 2 mark. Cakap lah. Line tak okey madam, Zu nak jump tak boleh ni. Why is it important to have constitution? Boleh lah, nanti madam hantarlah kat WhatsApp ni boleh? Boleh madam. Alright. So tak ada apalah, line pun tak okey. Nanti boleh ke masa final kita jumpa balik untuk pasal presentation tu? Kira biarlah madam bermalas nak menambah, nampak stres berbenar tengok kat status Facebook tu. Hantar je, buat je secara gembira dan hantarlah bila kamu rasa nak hantar, tapi hantarlah sebelum final. Boleh? Bila kita final untuk PAD 120? Bulan 8. Lambat lagi. Hantar hujung bulan ni ke boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Hantarlah asalkan madam boleh buat carry mark. Okay madam. Alright, so kita stop dulu kelas kita. Memandangkan kamu pun macam senyap je, letih je. Apa kata kalau nanti kita satu kelas nanti, maknanya kelas kita pukul 9 kan. So kita ada brief lah sekejap, boleh dalam setengah jam ke, boleh kita Google Meet sekejap ke kamu nak tumpu buat. Madam tak kisah pun mana-mana. Madam just takut kamu salah buat je. Boleh nak madam. Nak ke kelas tambahan masa tu? Madam takut soalan dia mengarut keluar. So at least ada final tu sebelum start. Final. Boleh. Nanti madam bagi kamu. Nanti hari apa kita final tu? Hari Rabu ke? Rabu. Tak ada kelas lah madam. Madam try lah cari masa. Maknanya berapa bulan Rabu tu 11 saya bulan 8. Lambat lagi. Lambat lagi sebelum lambat lagi madam. Tak apa, try lah madam buat, kalau tidak apa-apa. Tapi kita akan berjumpa dulu sebelum kamu semua submit. Boleh kita jumpa dulu sebelum kamu submit untuk mengelakkan kamu tak boleh buat lah. Maknanya madam tolong lah, daripada madam nak tolong tanda bagi markah banyak-banyak. Lagi tak boleh, lebih baik madam discuss. Bukan madam nak bagi jawapan. Maknanya madam nak tanya apa yang kamu faham tentang soalan tu. Okay, faham tak? Bukan madam bagi jawapan Boleh. Madam takut kamu tersalah faham sebab PAD 120 ni soalan dia kadang-kadang, kamu tengoklah soalan dia macam pening sikit. Alright, banyaknya Suryani punya muka. Alright, tak apalah kalau macam tu. Kita berjumpa lagi nanti. Jangan lupa hantar assignment, hantar apa semua. Hantar assignment dengan video tu yang paling penting supaya madam boleh buat carry mark kamu semua sebelum kamu final lah. Alright, okay semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Madam nanti hantar yang record ni ya. Okay, thank you madam. Boleh.